Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah dengar kisah peperangan Ahzab. Banyak perkara yang telah diceritakan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan dengar kisah perjanjian Hudaibiyah. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Beberapa tahun selepas peperangan Ahzab, maka sekalian muslimin di kalangan kaum muhajirin merasakan dah tahun ke-6 mereka tidak ziarah tempat kampung halaman mereka di Mekah. Mereka juga tidak dapat melihat Kaabah, tempat sekalian muslimin menghadapkan kiblat ketika itu. Samalah juga dengan Nabi Muhammad SAW yang rasa sangat rindu pada Mekah, tanah tumpah kelahiran baginda SAW. Antara sebab lain yang dapat kita lihat di sini, apabila tiba bulan-bulan dilarang untuk berperang, maka di sini timbul persoalan, adakah salah untuk sekalian muslimin muhajirin untuk ziarah ke Mekah untuk melihat Kaabah dan kampung halaman mereka? Maka di sinilah bermula cerita bagaimana kisah perjanjian Hudaibiyah ini terjadi. Setelah Nabi SAW lihat kebanyakan muhajirin sangat rindukan Mekah, maka Nabi SAW telah membenarkan sekalian muslimin untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Keizinan dari Nabi SAW ini telah memberi satu kegembiraan yang sangat luar biasa di kalangan muslimin. Maka bergeraklah kumpulan pertama muslimin seramai 1,000 orang ke Mekah ketika itu. Kaum Quraisy ni ketika mana dia dapat tahu sekalian muslimin datang je kat Mekah, tak ada benda lain yang mereka fikir selain orang Islam datang ke Mekah adalah untuk berperang. Walaupun sudah ada khabar mengatakan bahawa sekalian muslimin ke Mekah bukan untuk berperang, tetapi keraguan yang tinggi di kalangan Quraisy ini menyebabkan mereka perlu bersedia dan berjaga-jaga. Sebenarnya orang kafir Quraisy ni anggap kalau mereka benarkan muslimin masuk je kat Mekah ketika itu untuk mengerjakan umrah pun dianggap sebagai mereka kalah dalam mempertahankan Mekah, kerana mereka rasa malu pada sekalian puak Arab jika ada cerita mengatakan bahawa Quraisy benarkan orang Islam kerjakan umrah, sedangkan ketika ini mereka masih bermusuhan antara satu sama lain. Mana mungkin mereka boleh benarkan muslim masuk ke Mekah walaupun untuk ziarah umrah? Tetapi seperti yang kita tahu, sekalian Arab takkan berperang dalam bulan yang dilarang untuk berperang. Maka sebelum sekalian muslim menggunakan kelebihan bulan haram perang untuk masuk ke Mekah bagi kerjakan umrah, lebih baik Quraisy menghapuskan sekalian muslimin sebelum datangnya bulan haram berperang. Maka waktu itu pembesar Quraisy telah menghantar Khalid Al-Walid dengan sebilangan tentera berkuda untuk menghalang sekalian muslimin yang dalam perjalanan ke Mekah. Tetapi sekalian muslimin berjaya untuk hindar serangan dari Khalid Al-Walid ini kerana mereka ikut jalan yang tidak dilalui tentera berkuda Khalid Al-Walid. Dengan ikut jalan lain itu, jadinya sampailah sekalian muslimin di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Hudaibiyah ini terletak beberapa batu dari kota Mekah. Maka ketika itu Nabi SAW telah memikirkan cara untuk selesaikan sangkaan buruk kafir Quraisy terhadap rombongan muslimin ke Mekah. Nabi SAW telah menghantar Uthman bin Affan ke Mekah sebagai utusan perantara bagi selesaikan kemusykilan yang berlaku di antara muslimin dan kafir Quraisy. Ketika mana Uthman bin Affan dihantar ke Mekah, maka timbullah cerita bahawa Uthman telah ditahan dan dibunuh. Maka ketika itu sekalian muslimin telah sepakat bahawa peperangan antara muslimin dan kafir Quraisy ini tak dapat dihentikan lagi. Ketika itulah pembalasan perlu dibuat terhadap kafir Quraisy dengan satu perjanjian sumpah setia yang bernama Baitul Ridwan. Baitul Ridwan ini adalah sumpah setia sekalian muslimin untuk berperang bermati-matian terhadap kafir Quraisy yang sangat melampau ini. Perjanjian Baitul Ridwan ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang sekalian muslimin bersumpah setia untuk hapuskan kafir Quraisy, maka ketika itulah Uthman bin Affan datang. Uthman mengatakan bahawa dia berjaya untuk membuat perbincangan antara Quraisy dan mereka juga setuju untuk membuat perbincangan bersama kaum muslimin. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlangsunglah pertemuan antara kafir Quraisy dan muslimin untuk membuat perundingan bagi mencari jalan penyelesaian antara kedua-dua belah pihak. Waktu berlakunya perbincangan, pihak kafir Quraisy tetap dengan pendirian bahawa mereka tak nak orang Islam datang ke Mekah.
bahkan menyuruh sekalian muslimin pulang ke Madinah dan tak perlu buat umrah atau ziarah ke Mekah. Sebabnya, kafir Quraisy ini anggap kedudukan mereka sebagai pemerintah di Mekah akan jatuh jika mereka benarkan orang Islam datang. Mereka khawatir puak Arab lain akan cemuh keputusan mereka. Ketika itu, Nabi SAW setuju dengan keputusan kafir Quraisy. Jika kita lihat dalam situasi ini, nampaknya seperti Nabi SAW mengalah kepada Quraisy. Tetapi, sebenarnya taktikal Nabi SAW untuk terima tawaran Quraisy bakal membuka peluang perundingan yang lebih baik untuk Islam. Maka ketika itu Nabi SAW telah membuka kertas cadangan perjanjian Hudaibiyah, di mana isi kandungan dari perjanjian ini telah disepakati oleh sekalian kafir Quraisy Mekah. Antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ini adalah: pertama, tidak akan berlaku peperangan antara kafir Quraisy dan muslimin selama 10 tahun. Kedua, orang Quraisy yang muslim jika menganut Islam tanpa ada kebenaran penjaganya, maka tidak diterima masuk ke agama Islam dan akan dikembalikan semula pada keluarganya. Ketiga, orang muslim yang kembali ke Mekah atau bertukar agama tidak akan ditolak oleh kafir Quraisy. Keempat, sesiapa sahaja nak buat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dibenarkan, dan sesiapa nak buat perjanjian dengan Quraisy Mekah juga dibenarkan. Kelima, orang Islam tidak dibenarkan membuat umrah pada tahun ini, tetapi ditunda untuk kerjakan umrah pada tahun hadapan dengan syarat tidak membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Begitulah kisah perjanjian Hudaibiyah, yang mana ianya merupakan satu pemula kepada kemenangan umat Islam di tanah Arab.